Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim wa abarraha wa abnabaha ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Wa qala 'alaihi salatu wassalam inna allaha yu'ti dunya liman yuhib wa man lam yuhib walakinna Allah la yu'ti ad-din illa liman yuhib aw kama qala alaihi salatu wassalam. Wa qala alaihi salatu wassalam man sama ramadan aw man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi aw kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah yang dimuliakan tuan pengurusi, tuan imam, ahli jawatan kuasa, para ustaz ustazah, para alim ulama, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita banyakkan syukur pada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pada malam ni masya-Allah Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita menjadi tetamu Allah. Ulama sebut tetamu Allah ni ada dua. Satu, tetamu Allah datang ke rumah Allah, ke masjid, surau. Yang kedua, datang ke tanah suci. Ulama sebut bagaimana mungkin satu orang tu boleh terfikir dia dapat jadi tetamu Allah di tanah suci, kalau di tanah air pun dia tak jadi tetamu Allah, di masjid pun tak datang, surau pun tak datang. Jadi kita syukur banyak pada Allah tuan-tuan. Tuan-tuan ibu rahmati Allah, daripada Bangi nak datang ke tempat tuan-tuan ni, daripada tempat saya Seksyen 3 Bandar Baru Bangi nak pergi ke sini, jarak dia 180 kilo lebih kurang. Pergi saja, belum balik lagi, pergi saja 180 kilo. 180 kilo tu tuan-tuan kalau ditukar kepada meter, dia jadi 180,000 meter. 180,000 meter, bukan dekat-dekat tuan-tuan, 180,000 meter. Jadi malam ni masya-Allah, sebelum kita mula ceramah, nak minta tuan-tuan ke depan sikit 2 meter je. Saya dah bagi tuan-tuan 180,000 meter, pergi je. Sekejap lagi balik 180,000 meter lagi. Jadi dengan penuh harapan, dengan rasa kasih dan sayang, nak minta tuan-tuan 2 meter ke depan sikit je masya-Allah. 180,000 meter saya korbankan untuk tuan-tuan. Patut malam ni boleh tengok TV dengan isteri. Malam ni mungkin boleh mentalaah kitab. Malam ni macam-macam boleh buat lah malam ni. Tapi malam ni masya-Allah Allah bagi taufik, 180,000 meter saya kongsikan pada tuan-tuan kerana Allah. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, satu tamsil. Tamsil ni permisalan yang ulama buat. Satu tamsil ni permisalan yang ulama buat. Ada satu orang pakcik ni kerja toy getah. Tak tahulah tempat tuan-tuan ada tak orang toy getah. Ada satu orang pakcik kerja dia toy getah. Toy getah ni tuan-tuan susah. Kerja susah. Dia macam kerja nelayan juga. Macam kami orang Mersing, orang Johor, orang Mersing. Orang Mersing dia tahu kerja nelayan ni bukan kerja senang. Sebab tu setiap nelayan dia tak nak anak dia jadi nelayan. Dia nak anak dia jadi kerja lain. Kalau boleh kerja government dan sebagainya lah. Begitu juga toy getah. Orang toy getah ni dia tahu kerja toy getah ni susah. Berdepan dengan nyamuk, berdepan dengan rimau kalau tak kena gaya, dengan hujan, dengan panas ni tuan-tuan. Satu orang pakcik kerja toy getah dan dia ada satu orang anak. Pakcik ni sangat berharap anak dia ni tadi tuan-tuan ibu rahmati Allah jadi anak yang berjaya, tak toy getah macam dia. Maka tiap-tiap hari pakcik ni akan hantar anak dia pergi sekolah dengan penuh harapan, daripada sekolah baru dia pergi toy getah. Tiap-tiap hari macam tu. Balik toy getah, ambil anak dia, baru balik rumah. Dan dia hantar setiap hari, bukan hantar sekolah saya saja. Hantar dengan penuh harapan, dengan doa, ya Allah, tolonglah ya Allah bagi anakku ni anak yang berjaya. Dia dengan penuh harapan. Jadi bila orang dengan penuh harapan ni, dia akan rasa tekilan kalau anak dia tak sungguh-sungguh belajar. Satu hari tuan-tuan ibu rahmati Allah, dia hantar anak dia pergi sekolah, kemudian dia pergi toy getah. Tengah-tengah toy getah, cikgu telefon. Dia pun angkat panggilan telefon. Waalaikumsalam cikgu, ya saya. Pakcik ni ayah kepada pelajar sekian-sekian. Betul, anak saya tu.
pakcik boleh tak datang sekolah sekarang? Kenapa cikgu? Anak pakcik buat masalah kat sekolah. Tonton bayang. Satu orang bapa yang penat ni, penuh harapan, kerja tu getah, dengan penuh harapan hantar anak dia pergi sekolah, cikgu telefon, anak dia ada buat masalah, datang sekolah sekarang. Bapa dia, tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, start motor dengan perasaan, ini budak kalau aku dapat tak tunggu kat rumah, kat situ juga aku pukul. Dah geram sangat ni. Maka bapa dia bawa motor laju, mak rempit pun kalah hari tu. Sampai dekat sekolah, tuan dan ibu rahmati Allah, dia parking motor, bergegas pakcik ni, laju jalan pergi ke kelas anak dia. Sampai kat kelas anak dia, tuan-tuan, dia tengok anak dia kat luar kelas. Anak dia kat luar kelas, meja kat luar kelas, kursi kat luar kelas, beg kat luar kelas. Dia kata, salah besar anak aku ni. Sampai kan kena duduk kat luar kelas. Kawan-kawan semua kat dalam, cikgu kat dalam, papa hitam kat dalam, kipas kat dalam. Anak aku kat luar kelas. Ni salah besar ni. Dia pun masuk. Masuk dia jumpa cikgu. Cikgu, saya ayah kepada pelajar yang kat luar tu. Yang cikgu telefon tadi, inilah saya. Sayalah ayah dia. Cikgu, saya nak tanya, apa salah anak saya, cikgu? Apa silap anak saya, cikgu? Sampaikan anak saya kena duduk luar kelas. Kawan-kawan semua duduk dalam kelas, anak saya kena duduk luar kelas. Apa salah anak saya, cikgu? Yuran saya bayar, PIBG pun saya bayar. Mesyuarat PIBG tak pernah saya tak datang. Selalu datang. Apa salah anak saya sampai kena duduk luar kelas? Cikgu kata, pakcik, saya minta maaf. Sebenarnya itulah masalah dia. Apa dia? Masalah dia, pakcik, dia tak suka duduk dalam kelas. Ni masalah dia, pakcik. Masalah besar, pakcik. Saya dah pujuk-pujuk duduk dalam kelas, dia tak nak. Jadi sebab tu saya terpaksa telefon pakcik, sebab dia telah buat masalah yang besar. Dia tak suka duduk dalam kelas, dia suka duduk luar kelas. Jadi saya panggil pakcik dengan penuh harapan, pakcik nasihat anak pakcik supaya dia pindah masuk dalam kelas. Sebab kawan-kawan semua dalam kelas. Tuan-tuan, bapak dia dah lega dah sikit. Ingatkan salah apa? Rupanya anak dia tak suka duduk dalam kelas. Dia pun keluar. Jumpa anak dia, adik. Kenapa kau ni, dik? Pelik sangat kau ni. Cikgu kat dalam, kawan-kawan kat dalam, papa hitam kat dalam, meja-meja kawan-kawan kat dalam, kipas kat dalam, yang kau duduk kat luar. Kenapa? Dia kata, bah, bukan tak nampak bah dari luar ni. Dari luar pun nampak cikgu mengajar daripada tingkap ni. Nampak cikgu mengajar, bukan tak nampak. Memang nampak, bapak dia kata, tapi cara kau tak kena. Cara kau ni salah. Cara yang betul belajar ialah masuk dalam kelas, berdepan dengan cikgu. Cikgu ngajar dalam kelas, ini baru cara yang betul. Duduk kat luar ni salah cara dia. Tak apa bah, nampak bukan tak nampak. Ya, memang nampak, bapak dia kata. Tapi cuba kau fikir, apa perasaan cikgu? Cikgu mengajar, engkau duduk luar kelas, akan tersinggung perasaan cikgu. Salah cara kau ni, itulah anak dia kata. Saya pun tak faham cara saya ni salah ke tak salah. Kenapa pula? Bapak dia kata, sebab saya tengok abah, daripada saya tadika dulu sampailah ke hari ni, kalau kuliah maghrib dengan Isyak, abah dengan kawan-kawan semua duduk kat luar lipat pokok daun atas motor. Bukan tak dengar, bukannya apa, tak dengar ustaz ngajar, memang dengar. Tapi cara abah tu salah, tak kena cara abah tu. Macam mana perasaan cikgu terguris, abah kata, saya duduk luar kelas, macam itulah perasaan ustaz yang datang berceramah kat tempat kita, tiba-tiba abah duduk dekat luar masjid. Tersinggung perasaan ustaz. Jadi tuan-tuan dan ibu rahmati Allah Subhanahu taala, kalaulah ada siapa-siapa lagi yang kat luar tu, insya-Allah boleh masuk. Sebelum kita mulakan ceramah ni, baru mukadimah ni tuan-tuan. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk yang diberikan ialah Ramadan, andai Ramadan terakhirku. Lebih kurang macam tu Haji. Lebih kurang macam itulah. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab apa kita ambil tajuk ni? Berdasarkan satu doa yang sering kita dengar, yang mana akan dibaca bermula bulan Rajab. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kita minta supaya Allah Jalla wa Ala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Maka di sini setengah ulama tuan-tuan ibu rahmati Allah membahaskan bahawa tak semua orang yang hidup bulan Rejab ada peluang hidup bulan Ramadan. Tak semua orang. Tak semua orang yang hidup di bulan Sya'ban hidup di bulan Ramadan. Tuan-tuan, ayah ibu rahmati Allah, perlu kita fahami bahawa setiap manusia Allah bagi tempoh usia pada dia, umur.
Allah sebut dalam Quran, walikulli ummatin ajal. Setiap manusia aku berikan masa. Tuan-tuan, ajal ni maksud dia ialah masa. Daripada Perlis sampai Johor Bahru, tanyalah semua orang Melayu, Banjar, Jawa, Bugis, tak kira apa pun, dia akan cakap ajal ni ialah mati. Ajal ni maksud dia masa. Dah sampai dah ajal dia, dah sampai masa dia. Ni maksud dia, tuan-tuan. Walikulli ummatin ajal, kata Allah. Setiap manusia aku berikan masa pada dia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai masa dia, tidak akan lambat sesaat dan tidak akan cepat saat, kata Allah. Akan tepat. Tuan-tuan, ulama sebut mati ni dia tak tengok sihat ataupun sakit. Dia tak tengok tua ataupun muda. Tetapi syarat mati inilah hidup. Siapa yang hidup pasti akan mati. Pernah berlaku, tuan-tuan, di tempat kami di Mersing, ada satu kemalangan berlaku, accident. Orang ni cedera parah, hampir-hampir nazak dah ni. Bawa ke hospital Mersing, doktor kata kita tak ada alat kepakaran untuk uruskan orang ni. Kena hantar ke hospital Sultanah Aminah yang terbakar dulu tu, dekat Johor Bahru. Jarak dia lebih kurang 100 kilo lebih, tuan-tuan, daripada Mersing. Maka ambulans tadi, tuan-tuan, driver tu berpengalaman. Memang makanan dia dah tu. Daripada Mersing Johor Bahru tu makanan dia. Dia tahu corner nak mana, nak corner baring, nak mana nak terus. Dia tahu dah kat mana tempat ada gajah kena selurkan. Dia tahu dah. Memang makanan dia. Tuan-tuan, hari tu dia start je van ambulans, dia pecut sampai dekat satu tempat, Kampung Gajah Mati nama dia. Gajah semua dah mati kampung tu. Sampai Kampung Gajah Mati, tuan-tuan, keluar lembu-lembu daripada kampung. Lembu ni keluar, ambulans pun langgar, yang nazak tu hidup, driver meninggal. Tuan-tuan bayang, yang nazak tadi orang lain. Akhirnya yang nazak tu yang hidup, yang driver meninggal. Nak tunjuk pada kita bahawa kematian akan datang kepada siapa saja. Sebab itu ulama kata, hari ini kita masih ada peluang lagi. Allah bagi peluang lagi pada kita, Masya Allah. Dan kita masih lagi boleh buat pilihan. Ulama bagi contoh, hari ini kita boleh buat pilihan. Kalau kita nak mandi, kita boleh pilih pukul berapa nak mandi. Katalah kita rasa nak mandi pagi, kita mandi pagi, tak ada orang marah pun, dipersilakan. Lainlah kalau air kena catu, memang tak boleh. Tapi kalau air tak kena catu, mandi pagi, silakan. Ada orang nak suka mandi tengah hari, dia takut air sejuk pagi, dia mandi tengah hari. Ada orang nak mandi petang, silakan. Ada orang nak mandi malam, silakan. Maksudnya ulama kata, masa kita hidup ni, peluang pertama kita boleh pilih, pertama kita boleh pilih bila kita nak mati, bila kita nak mandi. Yang kedua, kita boleh pilih, tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, dekat mana kita nak mandi. Ada orang dia suka mandi dekat tingkat atas, rumah 2 tingkat, dia suka mandi tingkat atas, dia punya shower dia kuat sikit. Ada orang, tuan-tuan, dia suka mandi tingkat bawah. Ada orang dia suka mandi dekat masjid. Ada juga penyakit macam ni. Dia tak suka mandi air kat rumah dia, dia suka mandi air dekat masjid. Bukan dia saja mandi, dengan kereta Viva dia sekali dimandikan. Dia kata berkat air kolam masjid. Dia RM1 pun tak pernah lepas kat tabung masjid. Yang bayar duit air orang lain, dia tukar mandi kereta dia, kereta Viva dia, pakai air kolam masjid. Dia kata berkat. Setengah kolam habis kereta Viva dia je. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, kita boleh pilih dekat mana kita nak mandi. Yang kedua. Yang ketiga, kita boleh pilih cara macam mana kita nak mandi. Ada orang dia nak shampoo je, ikutlah, tak nak sabun badan, dia kata. Ada orang dia nak basuh lengan saja. Ada orang nak sabun belakang saja. Yang ketiga, kita boleh pilih cara macam mana kita nak mandi. Orang tak marah pun, terpulanglah pada kita. Nak pakai sabun apa, ikut kita lah. Itu ketika masa kita hidup. Tetapi tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, akan datang satu detik, akan datang satu saat yang saya dan ayah ibu akan alami, di mana yang pertama, kita tak boleh pilih dah bila kita nak mandi. Tak boleh pilih dah. Orang akan tentukan pada kita, jenazah ni kita akan mandikan pukul 9 pagi. Anak dia duduk Kuala Lumpur, lepas subuh anak dia tolak start kereta, pukul 9 pagi lebih kurang kita akan mandikan jenazah ni. Kita tak boleh bagi cadangan dah, imam, saya ni tak boleh mandi pagi, sejuk imam, tak boleh bagi cadangan dah. Orang akan tentukan kepada kita pukul berapa kita akan dimandikan. Kalau imam kata pukul 11, pukul 11 lah. Kalau imam kata pukul 1, pukul 1 lah, tuan-tuan. Orang akan tentukan pada kita bila kita akan dimandikan. Sekarang kita boleh pilih, tapi akan datang satu saat, ustaz ke, tak ustaz ke, imam ke, makmum ke, Bilal ke, Tok Syiah ke, akan ditetapkan pukul berapa dia akan dimandikan. Pertama. Yang kedua, kita tak boleh pilih dah dekat mana kita nak mandi.
Sekarang kita boleh pilih tingkat atas ke tingkat bawah ke nak mandi bilik air. Ikutlah mana-mana nak mandi. Ada orang balik kampung lalu R&R sampai ke air keruh, dia berhenti dia mandi kat air keruh. Ikutlah mandi kat mana, tak ada masalah. Tapi akan datang satu saat orang akan tentukan pada kita, tuan-tuan ahli rahmati Allah, dekat mana kita akan dimandikan. Orang akan tentukan. Tuan-tuan kalau pergi belah Selangor, Kuala Lumpur, setengah masjid, bukan setengah, sebagian besar masjid kat Kuala Lumpur ni, dia ada bilik mandi jenazah. Sebab apa ada bilik mandi jenazah? Sebab isteri tak sedia suami dimandikan kat rumah. Tok Imam, tolong mandikan jenazah ni kat masjid. Sebab kami tak sedia dia dimandikan kat rumah. Kalau dia dimandikan kat rumah, kami anak beranak seramlah rumah ni. Kita sewakan je lah rumah ni lepas ni kalau dimandi kat rumah ni, tuan-tuan. Rumah tu nama suami tak tukar apa lagi. Orang akan tentukan pada kita di mana kita akan dimandikan. Yang kedua, kita tak boleh buat pilihan dah. Nak mandi tingkat atas shower kuat ke, tingkat bawah shower laju ke, tak boleh buat pilihan dah. Orang akan tentukan pada kita di mana kita akan dimandikan. Dan yang ketiga, tuan-tuan ibu rahmati Allah, kita tak boleh pilih dah cara macam mana kita nak mandi. Tak boleh pilih. Orang akan mandikan kita. Kalaulah yang mandikan kita itu ialah anak kita, Masya Allah, dia akan mandikan kita dengan penuh kasih sayang. Sebab itulah saat akhir dia mandikan kita, tuan-tuan. Saat akhir dia bersama kita. Dia akan terkenang masa dia kecil-kecil, tertidur depan TV. Tuan-tuan dukung dia bawa masuk bilik, dia terkenang semua ni. Bawa ayah dia bawa pergi pantai, ayah dia mandikan dia masa kecil. Dia akan kenang semua ni. Dia akan mandi dengan penuh kasih sayang. Dia akan mandikan betul-betul. Dan sambil dia terkenangkan, sambil dia doakan untuk ayah dia. Masya Allah. Ini anak, tuan-tuan ibu rahmati Allah, ini anak yang saleh. Anak yang saleh dan salihah. Perlu kita faham, saleh salihah ni tak semestinya ustaz. Orang Melayu dia faham soleh soleha ni mesti kena ustaz. Tak. Kalau satu orang engineer, dia orang beriman pada Allah, dia menuntut ilmu, dia buat kerja agama, bawa manusia pada Allah, dia juga saleh. Dia satu orang doktor, membawa manusia pada Allah, dia orang yang berilmu, dia juga saleh. Tak semestinya soleh ustaz. Berapa ramai ustaz yang tak saleh, yang rumah tepi masjid tapi tak pernah sampai masjid, rumah dekat dengan masjid tapi tak pernah sampai. Yang mak dia meninggal dunia, dia pun tak boleh mandikan jenazah mak dia. Yang ayah dia meninggal dunia, dia tak boleh mandikan jenazah ayah dia. Dia pun tak tahu nak buat apa-apa, walaupun dia ustaz. Maka ulama kata, sebab itu Nabi ajar kita bukan doa, bukan hanya doa minta anak jadi ustaz saja, minta anak jadi ulama saja, tetapi kena minta juga anak jadi anak yang soleh salihah. Sebab syarat soleh salihah itu bukan mestinya ustaz, tetapi kalau dia pekebun sekalipun, tapi dia pekebun yang saleh, masuk waktu, pergi semayang, jaga perintah Allah, tutup aurat, jaga halal haram, tak makan rasuah, maka tuan ibu rahmati Allah, ini anak yang saleh. Maka dia akan mandikan kita dengan penuh kasih sayang sambil doakan kita. Tuan-tuan, satu yang meninggal dunia, terputus semua amalan, antaranya yang tinggal ialah doa anak yang saleh. Tuan-tuan bayang, setiap kali dia mandikan kita, sambil dia berus gosok badan kita, dia doakan kita. Untung orang yang ada anak yang saleh. Sebab itu tuan-tuan, kalaulah mungkin kita renung-renung belum ada lagi, maka kita jangan putus doa. Jangan putus doa. Kerana tuan-tuan, bukan benda yang mustahil. Bahkan ditunjukkan oleh sebagian besar ulama, yang mana setengah orang yang ayah dia orang alim, masa hidup anak dia tak nak ikut ayah dia, tapi saat ayah dia nazak, anak dia Allah bagi hidayah, masa tu juga berubah. Ramai tuan-tuan. Allah boleh buat keputusan macam-macam. Maka jangan putus doa untuk minta anak yang saleh dan salihah. Tuan-tuan ibu rahmati Allah, itu kalau yang mandikan kita anak kita. Tapi cuba bayang kalau yang mandikan kita itu bukan anak kita, orang yang tak kenal pun kita siapa, dia akan mandikan kita lebih kurang macam dimandikan orang lain, bahkan lebih malang. Kalau yang mandikan kita itu adalah orang yang di dunia kita pernah buat dia sebagai musuh kita, tuan-tuan. Kita pernah malukan di depan orang, kita pernah aibkan dia. Oh pakcik, Masya Allah, dulu kat dunia bukan main gangster, marah saya sebab rambutan je, pakcik marah saya. Saya lupa nak beritahu pakcik, saya ni tukang mandi jenazah. Hari ni pakcik dihadapkan depan saya akan mandikan pakcik. Ni tuan-tuan. Tuan-tuan ibu rahmati Allah, maka peluang yang Allah beri pada kita ni kena guna sebaik-baiknya. Dan tuan-tuan, Ramadan akan datang lagi. Tak lama dah tuan-tuan.
Ramadan bulan yang diberkati, yang Nabi sebut man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab. Syarat dia kena puasa dengan iman dan ihtisab. Iman ni dengan penuh yakin tanpa syirik pada Allah, dengan keyakinan yang padu, dengan keyakinan yang jitu bahawa Allah lah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki pada kita, yang mengatur seluruh kehidupan kita, dengan satu keyakinan yang betul, dengan tauhid akidah yang betul, akidah yang dibawa oleh alim ulama kita, akidah ahli sunnah wal jemaah, dengan keyakinan yang betul. Tuan-tuan, para sahabat Nabi SAW, mereka mempunyai keyakinan yang betul pada Allah. Bahkan dialah Allah yang maha berkuasa, yang menyelesaikan seluruh masalah kita. Di zaman jahiliah, tuan-tuan, ada satu orang yang mana dia ada masalah yang besar. Dia ni orang kafir jahiliah. Di depan Kaabah ketika itu ada 360 berhala di sekitar Kaabah. Ini disebut dalam kitab Rahiqul Maktum yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri rahmatullahi alaih. 350 ataupun setengah ulama kata 360 berhala sekitar Kaabah. Tuan-tuan, orang ni orang kafir, dia ada masalah, dia pergi depan berhala. Dan orang kafir, tuan-tuan, berhala dalam bahasa Arab dipanggil sonam. Sonam ni berhala. Dia pun minta, ya sonam, selesaikanlah masalah saya. Ya sonam, selesaikanlah masalah saya. Ya sonam, selesaikanlah masalah saya. Tuan-tuan, dia sebut begitu banyak. Bahkan setengah ulama kata dia sebut hampir 1000 kali. Masalah dia tak berkurang, bahkan makin bertambah masalah dia. Tuan-tuan, ayah ibu rahmati Allah, tengah-tengah dia sebut, tiba-tiba mengantuk telah menguasai diri dia. Mengantuk. Maka dia tersilap sebut. Daripada sebut ya sanam, dia tersebut ya samad, nama Allah yang membawa maksud tempat bergantung harap seluruh makhluk, nama Allah. Bila dia sebut ya samad, Allahu Jalla wa Ala telah selesaikan seluruh masalah dia. Seluruh masalah dia selesai. Tuan-tuan, malaikat telah bertanya kepada Allah, wahai Allah, kenapa engkau selesaikan seluruh masalah dia? Sedangkan dia sebut sonam, sebut berhala hampir 1000 kali. Dia sebut somat cuma sekali. Itu pun bukan sengaja sebut. Tak sengaja sebut. Mengantuk menguasai diri dia, dia sebut ya somat, tersalah sebut. Allah beritahu, wahai malaikatku, itulah beza di antara sonam dan somat. Sonam engkau sebutlah beribu kali, takkan boleh selesaikan masalah. Tetapi somat, akulah Allah, Allahus Samad, tempat bergantung harap seluruh makhluk. Sekali sebut, selesai seluruh masalah. Tuan-tuan, ibu rahmati Allah, ini keimanan yang perlu ada dalam diri kita. Yakin yang betul pada Allah. Bila dengar azan, dengar macam muazzin yang panggil, hakikatnya Allah yang panggil kita, tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, akulah Allah yang maha besar. Itu terjemahan yang kita tengok kat TV, Allah maha besar dia tulis. Tapi tuan-tuan, akbar ni kalau kita belajar dalam bahasa Arab, dia digolongkan dalam isim tafdil. Isim tafdil ni lawan isim tasghir. Isim tasghir ni isim yang mengecilkan. Contoh kitab besar, kalau buku latihan dia panggil kutaib, dia mengecilkan. Isim yang mengecilkan dipanggil isim tasghir. Isim tafdil adalah isim yang membesarkan. Kabir besar, akbar tidak ada yang lebih besar daripada itu. Dia letak alif kat depan, maksudnya dia isim yang membesarkan. Jamal, cantik. Ajmal, yang paling cantik, tak ada lagi cantik daripada itu dah bila letak alif kat depan. Begitu juga tuan-tuan, tadi Allahu Akbar, kabir, letak alif kat depan dia jadi akbar. Allahu Akbar ni maksud sebenarnya ialah akulah Allah yang maha besar, tak ada yang lagi besar daripada aku. Padang bola kecil, kerja pejabat kecil, kereta baru kecil, rumah kecil, bini kecil, harta kecil, semua kecil. Akulah yang maha besar, kata Allah. Datanglah hamba-Ku kepadaku, aku dia yang maha besar ni, yang bagi makan kepada kamu setiap hari, yang bagi minum kepada kamu setiap hari. Di saat kamu sakit, kamu panggil ayah, kamu panggil ibu, kamu panggil isteri kamu, semua tak boleh tolong kamu. Akulah yang menyembuhkan kamu. Sekarang aku panggil hamba-Ku, datanglah padaku wahai hamba-Ku. Kita kata, tak ya Allah, engkau tak besar ya Allah. Ini kebun ni ya Allah besar lagi ya Allah.
Tak ya Allah, engkau tak besar. Padang bola besar lagi ya Allah. Nanti habis main bola aku pergilah ya Allah. Tak ya Allah, engkau tak besar ya Allah. Basuh kereta lagi penting daripada engkau ya Allah. Ulama kata bagaimana mungkin orang yang di dunia saat Allah beritahu Allah yang maha besar, dia nafikan, walaupun dia tak sebut, tapi perbuatan dia telah menafikan kebesaran Allah. Di kubur bila ditanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu, dia boleh jawab Allah. Sebab di dunia, di saat Allah beritahu Allahu Akbar, akulah Allah yang maha besar hambaku, tak ada lagi besar daripada aku, tak ada lagi penting daripada aku. Kereta yang kau basuh tu aku juga yang bagi, yang ke tengah makan tu aku yang bagi makan, yang sehat tu aku yang bagi sehat, harta yang kau ada aku yang bagi, bini yang kau ada pun aku yang bagi, kecantikan dia, kesihatan dia, kemahiran masak dia, semua aku yang bagi. Aku nak beritahu aku yang maha besar. Datanglah wahai hambaku. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, maka inilah iman, keyakinan betul pada Allah. Wahtisaban, ini syarat pertama iman. Syarat kedua wahtisaban, yakin dengan janji Allah. Maksudnya tuan-tuan, kita kena berpuasa dengan betul-betul yakin pada Allah yang memberi rezeki, yang mengatur kehidupan, dan kita kena ada ihtisab fil amal, yakin dengan janji Allah. Setiap apa yang Allah janji dalam Quran, setiap apa yang Nabi janji dalam hadis, kita kena betul-betul yakin. Barulah tuan-tuan ayah ibu rahmati Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah ampunkan semua dosa kita yang telah lalu. Dengan dua syarat. Ada orang dia puasa dengan iman, tapi ihtisab dia tak ada. Ihtisab ni apa tuan-tuan? Yakin dengan janji Allah. Ada orang dia kurang yakin dengan janji Allah. Nabi SAW tuan-tuan tidak akan bercakap melainkan wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perkataan Nabi adalah wahyu daripada Allah. Nabi bagi tahu dah, semayang berjemaah ni 27 kali ganda. Tapi kita tak yakin dengan janji Nabi. Nabi SAW telah ajar kita cara untuk sihat, makan makanan sunnah. Bahkan Allah sebut dalam Quran, satu orang sahabat tuan-tuan diriwayatkan telah datang bertemu dengan Nabi SAW dan beritahu, ya Rasulullah, saudara saya sakit perut. Sakit perut ya tuan-tuan, sakit perut. Nabi beritahu, dia beritahu mafhum, balik suruh saudara kamu tu makan madu. Dalam Quran Allah sebut madu ni ada syifa, ada penawar. Tapi ni madu yang bini tak marah lah, madu betul punya. Dia ada madu yang balik pun dia tak boleh jadi juga tuan-tuan, bini marah. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat ni balik bagi saudara dia makan madu. Dia datang jumpa Nabi balik, ya Rasulullah, saya dah bagi saudara saya makan madu. Tadi sakit perut je, sekarang cirit-birit. Tadi sakit perut ya tuan-tuan, sekarang cirit-birit. Nabi beritahu, balik suruh saudara kamu makan madu, kerana Allah janji dalam Quran madu ada penawar. Dia pun balik bagi makan madu lagi kali kedua. Bagi makan, dia datang balik, ya Rasulullah, tadi cirit-birit biasa je, sekarang meniarap terus kat tandas. Tak boleh bangun dah, lembik terus. Teruk dah cirit-birit dia. Nabi beritahu kali ketiga, balik, dia beritahu mafhum, suruh saudara kamu makan madu, kerana Allah janji dalam Quran madu ada penawar. Dan Nabi tambah, dia beritahu mafhum, sesungguhnya janji Allah tak akan pernah menipu. Perut saudara engkau yang menipu. Dia pun balik dengan bawa satu keyakinan, perut engkau menipu, janji Allah tak akan pernah tipu. Makan madu sekarang, makan sembuh tuan-tuan, makan terus sembuh. Sebab dia telah bawa satu keyakinan dengan janji Allah dalam Quran. Ini yang Nabi ajar kita, yakin dengan janji Allah dan janji Nabi dalam hadis. Yakin dengan janji Allah dalam Quran, yakin dengan janji Nabi dalam hadis. Jangan ragu-ragu dengan perkataan Nabi. Orang beriman kena jazam, kena yakin dengan perkataan Nabi. Kalau dia tak yakin dengan perkataan Nabi, iman dia ada masalah. Kena yakin dengan perkataan Nabi. Nabi beritahu sekian, sekian, yakin dengan perkataan Nabi. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, orang yang puasa dan membawa dua sifat ini, maka Allah ampunkan dosa dia. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian alim ulama mengajar kita, sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita kena buat persiapan tuan-tuan. Kita kena buat persiapan. Bukan masuk bulan Ramadan baru nak buka Quran. Tak. Sekarang ni kita kena buat persiapan. Bukan nanti masuk satu Ramadan baru nak bangun tahajud. Tak. Sekarang dah kena buat persiapan. Bukan nanti masuk satu Ramadan baru mula-mula nak belajar, nak buat juadah bagi jiran makan. Tak. Sekarang dah kena buat persiapan. Tuan-tuan, ibu rahmati Allah,
Kenapa ulama suruh buat persiapan sekarang? Berbalik pada tajuk ceramah kita, kerana mungkin ini Ramadan terakhir kita. Atau setengah orang tak sempat bertemu dengan Ramadan, tetapi dia dah buat persiapan sekarang. Dia dah mula baca Quran dengan anggapan, dengan harapan, dengan satu semangat. Ramadan kali ini saya nak khatam satu kali. Dia meninggal 29 Syaban, Allah bagi dia pahala khatam satu Quran. Sebab dia dah ada azam, tuan-tuan. Dia ada niat. Niatul mu'min khairun min amalih. Tuan-tuan ahibu rahmati Allah, satu orang yang dia dah mula berniat untuk jamu buka puasa. Dari sekarang dia dah mula belajar. Bagi jiran makan, bagi budak tahfiz makan, bagi anak yatim makan. Kenapa buat macam ni? Nak belajar-belajar, nak berlatih nanti satu Ramadan ni, mula satu Ramadan, saya nak mula bagi mereka makan. Tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang ni kalau dia meninggal 29 Syaban, dia dapat pahala 30 Ramadan jamu orang buka puasa. Maka ulama suruh kita daripada sekarang kita kena panaskan badan, warm up. Kerana kita takut ini Ramadan yang terakhir kita dan tak bertemu lagi Ramadan akan datang. Tuan-tuan, syaitan kerja dia ialah was-waskan kita, memberi satu anggapan yang kita boleh hidup lagi esok. Ni kerja syaitan. Dulu tuan-tuan, bulan lepas, satu Rejab, kita nak puasa satu Rejab, syaitan katakan Rejab 30 hari, besok boleh puasa. Syaitan kata, kita pun kata ya tak je juga, besok pun boleh. Besok 2 Rejab kita nak puasa. Syaitan kata 30 hari 3 Rejab boleh puasa. Betul juga. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai 29 Rejab. Syaitan kata Rejab tahun depan ada lagi. Ni kerja syaitan, tuan-tuan. Syaitan kerja dia menangguh-nangguhkan supaya kita tangguhkan amal, hingga akhirnya kita tak buat. Pukul 8.30 kita dah sedar dah nak sembahyang duha, wuduk dah ambil. Syaitan kata 8.30 awal sangat. Ini para sahabat je buat pukul 8.30 ni. Kau bukan para sahabat. Pukul 9 je lagi lah. Kita pun pukul 9. Nak buat pukul 9, syaitan kata masa banyak lagi, 9.30 boleh buat. Masuk 9.30 terkentut, mula malah nak pergi ambil uduk dah. Syaitan kata berjaya hari ni, besok buat lagi macam tu. Macam juga tuan-tuan, kita terjaga di malam hari. Kita pernah minta, ya Allah, bagilah aku waktu, bagilah aku bertemu waktu doa makbul. Mungkin tuan-tuan pun pernah doa yang macam ni. Ya Allah, bagilah aku bertemu dengan waktu yang doa aku dimakbulkan. Kadang-kadang tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pun pernah rasa, pukul 3 tiba-tiba kita terbangun, jam kita tak kunci, tak ada siapa pun kejut kita, tiba-tiba terjaga pukul 3 pagi. Ya Allah, pukul 3. Kenapa tiba-tiba terbangun ni? Kerana ulama sebut, waktu tu Allah yang kejut kita. Wahai hambaku, tadi ataupun dulu kau pernah minta, nak satu waktu yang kau nak aku dengar doa kau, dan doa waktu tu dikabulkan. Sekaranglah waktu dia hambaku, berdoalah wahai hambaku. Kita kata pukul 3 awal lagi, pum tidur balik, tuan-tuan. Sedangkan kita yang minta macam tu. Kita yang minta. Maka tuan-tuan ibu rahmati Allah, sebelum masuk Ramadan ni, ulama suruh kita buat beberapa perkara. Pertama ulama suruh kita menjaga percakapan kita, iaitu kalam. Menjaga percakapan kita. Kalam ni ulama sebut ada 2 jenis. Satu kalam yang disebut dengan, ada 2 jenis percakapan yang dilarang. Bukan semua percakapan, tapi ini 2 jenis percakapan yang dilarang, yang sepatutnya orang mukmin tinggalkan. Pertama, kalamul fahsya. Kalamul fahsya ni tuan-tuan, kita dengar kita tahu dah dosa. Dia cerita pasal rumah tangga orang, dia fitnah orang, mengumpat, mengadu domba. Kita dengar, kita tahu dah ini berdosa. Ataupun dia mencarut, kita tahu ini berdosa. Maka tuan-tuan, kalam ini disebut dengan nama kalamul fahsya. Kalamul fahsya ni tuan-tuan, kita dengar, kita tahu dah dia berdosa. Tapi kalam yang kedua tuan-tuan, orang tak tahu pun yang kalam ni berdosa. Apa dia tuan-tuan? Kalamul lagha, percakapan yang sia-sia. Tuan-tuan, kita kena tahu beza di antara percakapan yang maksiat dengan percakapan yang sia-sia. Percakapan maksiat, kita dengar kita tahu dah dosa. Tapi percakapan yang sia-sia, kita tak perasan pun ianya berdosa. Tapi sebenarnya bercakap perkara yang sia-sia inilah berdosa. Kerana orang mukmin akan tinggalkan percakapan yang sia-sia. Allah sebut dalam Quran, qad aflahal mu'minun walladzina hum an salatihim khashi'un
walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman itu telah berjaya, kata Allah. Telah pun berjaya orang beriman. Siapa dia? Yang khusyuk dalam semayang dan tinggalkan percakapan yang sia-sia. Allah tak sebut yang tinggalkan percakapan maksiat, kerana orang beriman memang dah tinggalkan pun percakapan maksiat. Tapi percakapan yang sia-sia, orang beriman usaha untuk tinggalkan. Sebab itu ada setengah ulama kata tak mampu tinggalkan, usaha untuk kurangkan. Usaha untuk kurangkan. Apa contoh tu tentang percakapan yang sia-sia? Banyak orang tak perasan. Dia masuk masjid contohnya, dia tengok kipas. Kipas ni jenama Panasonic Saya ingatkan jenama Samsung. Benda tu tuan-tuan dia tak cakap pun tak apa, tapi dia nak cakap saja je, buang masa. Ulama kata itulah contoh percakapan yang sia-sia. Dan seorang mukmin perlu tinggalkan percakapan sia-sia tadi. Jadi tuan-tuan, kita usaha sebelum masuk Ramadan ni kita tinggalkan percakapan sia-sia, agar bila masuk Ramadan kita dah tak cakap dah benda sia-sia, supaya masuk satu Syawal nanti kita berhenti terus. Berkat daripada tarbiyah Ramadan, kita dah tak cakap sia-sia. Tuan-tuan, ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, azan. Percakapan yang terbaik ulama kata ialah percakapan Nabi SAW. Itulah percakapan yang terbaik. Hingga para sahabat ternanti-nanti apa yang akan keluar daripada mulut Nabi. Ni tuan-tuan. Sahabat Nabi ternanti-nanti. Sahabat Nabi ternanti-nanti percakapan yang keluar daripada mulut Nabi, kerana percakapan Nabi itu percakapan yang begitu mulia. Ulama kata percakapan Nabi ini percakapan yang tak sakitkan hati siapa-siapa. Kalau Nabi tegur pun sahabat tak terasa hati, sebab Nabi tegur ikhlas. Kadang tuan-tuan ustaz cakap tegur kita depan orang kadang, tapi kita tak terasa hati, sebab kita tahu ustaz tu ikhlas tegur kita. Dia bukan saja-saja nak malukan kita, dia ikhlas. Lainlah kalau dia aibkan kita, lain. Tapi setengah orang kita rasa dia ni betul-betul ikhlas tegur aku tak kecil hati pun dia cakap. Begitu percakapan Nabi tuan-tuan. Walaupun percakapan itu percakapan teguran, tapi sahabat tak kecil hati pun, sebab percakapan Nabi begitu ikhlas. Percakapan Nabi begitu mulia. Nabi cakap dengan bahasa yang begitu baik, begitu indah, ulama kata. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, dalam dunia Arab, percakapan Arab yang paling lembut ialah orang Syam. Syam ni di mana tuan-tuan? Syam ni sekarang wilayah dulu wilayah Syam. Sekarang ni 4 negara, iaitu Jordan, Syria, Palestin, Lubnan. Ini 4 negara disebut dengan nama dulu wilayah Syam. Orang dia muka lebih kurang sama, kulit putih, mata biru, rambut coklat. Kadang-kadang kulit putih, mata hijau, rambut coklat. Bukan saja ratu cantik, dia cantik, peminta sedekah pun cantik. Minta sedekah pun cantik tuan-tuan. Minggu pertama kami di Jordan, masa sampai mula-mula hari Jumaat, lepas mayang beratur ada perempuan dekat pintu masjid. Kita tengok, ini biasa kalau muka macam ni paling kurang lah kat Malaysia, cashier KFC paling kurang, ataupun pelajar universiti muka cantik macam ni, mata biru, tapi minta sedekah. Saya tanya kawan senior, abang siapa ni? Sini kalau Jordan, kalau orang tu kematian suami, biasanya dia orang akan minta sedekah. Tuan-tuan, muka dia punya cantik, menteri pun nak kalau tengok. Kita nak bagi sedekah 1 dinar tu, cukup ke 1 dinar bagi kat dia? 1 dinar tuan-tuan dekat Jordan sama dengan RM6 kita. RM6 kita. Kita nak bagi 1 dinar tu cukup ke? Muka cantik. Tak payahlah bagi, balik terus. Akhirnya tak bagi. Tuan-tuan bayang, macam ni muka dia orang. Dia orang ni muka cantik, bahasa pun cantik. Orang Syam ni, bahasa dia sangat cantik. Bukan perempuan saja bahasa cantik, orang lelaki dia pun bahasa cantik. Tuan-tuan, masa kami belajar di Madinah, di Universiti Madinah, satu kali saya nak pergi satu tempat, nama dia Baidaq. Baidaq ni tuan-tuan terletak di pendalaman Madinah. Jadi saya tahan teksi. Naik teksi, kat depan tu ada orang Syam, saya duduk belakang. Orang daripada Syam. Kita naik teksi. Orang Syam ni tuan-tuan, dia nak berhenti satu tempat, tapi pakcik teksi ni dia berhenti awal sikit. Dia berhenti kereta awal sikit. Tuan-tuan, kami kalau dekat Saudi, kami kalau dekat Madinah, nak suruh teksi tu ke depan sikit, kita akan kata, Syekh, gudam syaya depan sikit boleh tak? Ini bahasa yang kita gunalah. Kalau dekat Saudi, kalau Mesir lagi kasar. Saudi ni kurang sikit kasar dia. Syekh, gudam syaya depan sikit boleh tak? Dekat sana tuan-tuan, yang bawa teksi pun kita panggil Syekh. Dekat Malaysia, nak jadi Syekh ni kena buat kitab. Tapi kalau naik Syekh ni, semua orang boleh lah.
Jadi naik syekh tu orang kata kan. Tapi kalau nak jadi syekh kena pegang kitab. Sana tukang gunting rambut pun syekh, bawa teksi pun syekh. Dia macam gelaran ustaz lah tuan-tuan. Ustaz ni kalau kat Malaysia yang ajar A di atas A, ustaz juga. Yang berceramah, ustaz juga. Yang ada PhD, ustaz juga. Semua ustaz. Tapi kat India tak boleh tuan. Setengah tempat kat India tak boleh guna ustaz. Sebab tu kat India setengah tempat dia guna maulana. Sebab apa? Setengah tempat dekat India ustaz ni membawa maksud tukang panjat pokok kelapa. Contohnya main-main. Tonton pergi India dengan saya contohnya, sampai kat masjid, tonton cakap, ini ustaz kami, Ustaz Farhan nama dia. Dia tengok atas bawah, pakai serban, panjat pokok kelapa punya kat Malaysia. Ni tuan-tuan, panjat pokok kelapa ustaz ni. Jadi kita kena tahu setengah tempat lain penggunaan dia. Ustaz kalau kat Mesir, tak semua orang boleh pakai. Sebab dekat Mesir, ustaz ni profesor tuan-tuan. Syekh Yusuf Al-Qaradawi tu ustaz. Syekh Ali Al-Tantawi dulu ustaz. Ni semua ustaz-ustaz ni profesor. Di atas A tak boleh bagi ustaz kat sana. Kita kan tahu setengah tempat dia berbeza. Dekat Madinah tukang bawa teksi pun orang panggil syekh. Jadi kalau kami nak suruh teksi tu ke depan sikit, apa ni berhenti sini, saya nak berhenti kat sana, kita akan cakap, syekh gudam syaya berhenti depan sikit boleh. Ni bahasa kita guna. Tapi tuan-tuan, hari tu saya naik teksi dengan orang Syam. Orang Syam ni, tanyalah mana-mana ulama, memang bahasa Arab yang paling lembut, paling indah, paling cantik, paling menyentuh hati ialah bahasa Arab orang Syam. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, saya ternanti-nanti nak dengar apa dia cakap. Nak suruh teksi ke depan sikit. Apa dia cakap tuan-tuan? Min fadlika ya syekh, mungkin gudam syaya, dengan kemuliaan yang ada pada dirimu wahai syekh, kedepankan teksi sikit boleh? Masya Allah, indahnya bahasa dia tuan-tuan. Jangan kata awek meniarap, pakcik tu pun meniarap dengar tuan-tuan. Ini Samad Said pun rasa nak berhenti jadi ahli sastra kalau dengar ni tuan-tuan. Bahasa dia begitu indah, bahasa dia begitu cantik. Pakcik tu dengan senang hati kedepankan teksi tuan-tuan. Ini bahasa orang Syam. Pernah tuan-tuan kita jumpa orang Syam ni, setengah pada mereka, dia kalau jumpa orang, dia tak tanya kaifal hal. Dalam bahasa Arab apa khabar, kita akan guna kaifal hal. Kaifal hal ni maksud dia apa khabar. Kalau tuan-tuan jumpa orang Arab, tuan-tuan tanya, Assalamualaikum, kaifal hal, apa khabar? Ni maksud dia tuan-tuan. Masa kita sampai kat negara Arab dulu, mula-mula orang Arab tu nampak kita orang Melayu kan, dia duduk jauh tapi dia nampak kita. Orang Arab ni suka tanya khabar daripada jauh. Assalamualaikum, kaifal hal, dia tanya kita. Tapi tuan-tuan, hari tu angin yang bawa tu sampai kat telinga saya dengar bunyi lain. Dia tanya Assalamualaikum kaifal hal, Assalamualaikum apa khabar. Tapi saya dengar Assalamualaikum engkau apa hal. Terkejut saya. Boleh cakap Melayu punya. Rupanya kaifal hal apa khabar. Kita tak pandai bahasa Arab, baru datang engkau apa hal kita dengar. Rupanya kaifal hal, maksud dia apa khabar. Jadi tuan-tuan, orang Arab ni dia akan guna kaifal hal, maksud dia apa khabar. Tapi setengah orang Arab, termasuk orang Syam, kadang-kadang dia tak guna kaifal hal. Dia tak tanya apa khabar. Tapi apa dia tanya? Aish launak, apakah yang mewarnai hidupmu hari ini? Warna-warna kegembiraan ataupun warna-warna kedukaan. Tuan-tuan bayang bahasa dia, punya indah, punya cantik, berdebar jantung kita dengar. Wih, bagusnya bahasa dia. Tersentuh hati kita dengar. Tuan-tuan, kami orang Johor. Orang Johor nak kahwin dengan anak orang Johor, kena pandai pantun. Betul tuan-tuan. Sebab tu saya tak kahwin orang Johor, saya kahwin orang Jenerak, orang Pahang. Sebab orang Pahang tak pakai pantun. Keluarga kami tak pandai pantun, tak boleh kahwin dengan orang Johor. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan keluarga ada orang yang pandai bahasa macam ni, bahasa indah, anak dara orang Johor, 4-4 kalau dia ada, 4-4 dia bagi. Ni tuan-tuan, bahasa indah. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, kadang-kadang kita lalu depan kedai tom yam, kita tahu kedai ni masak biasa je, kedai tu sedap lagi. Kedai tom yam ni ada yang sedap, ada yang masak biasa-biasa je. Tapi orang ramai, apa yang special kedai ni? 3 rasa aku dah makan, steam limau aku dah makan, semua aku dah rasa biasa je. Tapi semua makan sini. Pak Bilal makan, Tok Siap makan, Imam makan, Pengusi, JKK semua makan sini. Apa yang specialnya? Ada benda baru ke, menu baru kita tak tahu. Kita pun duduk. Rupanya tuan-tuan, yang menarik perhatian ahli jawatan kuasa yang ambil order tu tuan-tuan. Be, menu apa be? Allah, yang ambil order tuan-tuan. Kita nak order bandung satu, terus 1 jak order. 1 jak, terkejut Bilal, siapa nak minum? Sebab yang ambil order tu bahasa dia cantik tuan-tuan.
Orang Kelantan bahasa dia cantik. Sebab dia suka makan manis-manis. Sebab tu tuan-tuan bahasa dia manis je. Kita orang Johor pergi ke Kelantan, kita order roti canai cicah dengan kuah, dia cicah dengan gula. Terkejut kita. Ya betul, cicah dengan gula. Patut orang Kelantan ni manis-manis, suka makan gula. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka bahasa ni ulama kata kita kena usaha cakap dengan percakapan yang tak menyakitkan hati orang. Lebih-lebih lagi bulan puasa. Bulan tak puasa pun cakap sakitkan hati orang berdosa. Lebih-lebih lagi bulan puasa. Bulan puasa orang semua tengah puasa, kita tahu si Ali ni kalau aku sebut cerita ni mesti dia tak suka. Tapi kita sebut juga nak bagi Ali ni barah. Nak bagi kurang pahala puasa dia kononnya. Dia tak tahu puasa kita terus tergadai hari tu. Untuk rosakkan puasa orang, puasa kita dah habis dah, hangus dah rupanya. Tuan-tuan dan ibu rahmatullah, maka kita perlu jaga percakapan kita. Nak cakap je siapa ni puasa ni, tenang. Orang buat lebih kurang kita nak marah. Sabar, puasa ni tunggu kau 1 Syawal, siap kau, aku simpan dalam diary. 1 Syawal aku cari kau. Tuan-tuan dan ibu rahmatullah, kita belajar untuk jaga percakapan kita. Dan kita kena tahu tuan-tuan, ada setengah benda yang maksud dia sama, tetapi kalau salah cakap dengan orang berbeza, orang tu akan jadi marah. Kita kena tahu benda ni. Contohnya ulama kata mak ni dia boleh diterjemahkan sebagai ibu. Ibu ni mak juga. Dan mak juga boleh diterjemahkan sebagai isteri kepada bapa saya. Mak juga maksud dia. Ibu pun maksud dia mak, isteri kepada bapa saya maksud dia juga mak. Tuan-tuan bayang, satu anak duduk asrama sebulan tak balik. Mak dia hari tu tahu dia balik hari ni, masak sedap-sedap, ayam masak merah, dia tahu anak dia suka. Masak sungguh-sungguh, tunggu anak dia balik. Anak dia tuan-tuan sampai kat pintu rumah, "Assalamualaikum ibu." Mak dia tuan-tuan terlepas sodik, berlari kat pintu, buka peluk tu anak dia. Tuan-tuan yang dia nak duduk asrama, tuan-tuan tahulah. Peluk, rasa rindu dekat anak tadi. Ayah jarang buat benda ni. Dia tengok dia jauh, balik dah. Padahal rindu, tapi segan nak peluk. Tapi mak dia akan peluk. Tuan-tuan bayang, anak yang sama, sebulan dah tak balik, mak dia masak makanan yang dia suka, sampai depan pintu rumah, anak dia beri salam, "Assalamualaikum isteri kepada bapa saya." Terkejut mak dia tuan-tuan. Bukan todep terlepas, terbalik terus kembali. Siapa yang ajar kau ni? Dia kata, "Mak, isteri kepada bapa saya," maksud dia mak juga. Ibu, maksud dia mak juga. Memang tuan-tuan, maksud dia sama. Tapi kita kena tahu dengan siapa kita bercakap. Kita kena tahu. Dengan orang sekian-sekian, kita kena cakap dengan sekian-sekian. Dengan ustaz, takkan nak cakap aku engkau. "Ustaz, aku ada soalan dengan kau ni, kau boleh jawab tak agak-agak?" Ni tuan-tuan, mana boleh cakap macam tu? Dengan ulama, dengan tok guru, dia ada cara cakap dia. Dengan kawan-kawan, ada cara cakap dia. Dengan mak ayah, ada cara cakap dia. Dia ada bahasa-bahasa dia. Walaupun tuan-tuan, perkataan saya dan awak ni lembut, saya lembut, awak ni lembut, aku engkau ni kasar sikit, tapi saya dan awak ni lembut. Tapi saya dan awak tak sesuai guna kat mak ayah kita. Saya dah makan, awak dah makan belum? Tanya kat mak. "Ya betul budak ni," mak dia kata, "saya dah makan pil ke?" Saya dan awak, walaupun bahasa dia lembut, tapi salah guna. Kita akan guna, "Along dah makan, ibu dah makan belum?" Kita akan guna bahasa ni sebab ianya lebih sesuai. Maka tuan-tuan, kita kena tahu bahasa yang mana kita patut guna. Lebih-lebih lagi dalam Ramadan yang mulia. Kalau kita pergi tempat orang, kita kena tahu ada benda yang tak boleh cakap kat situ. Ada tuan-tuan. Contoh, ada perkataan yang dekat Johor boleh cakap, sampai Kelantan haram cakap. Contoh, tuan-tuan pun tahu. Perkataan tu dekat Kelantan boleh cakap, masuk Kedah haram, tak boleh cakap dah. Sebab maksud dah lain. Dekat Kelantan maksud lain, dekat Kedah maksud dia lain. Perkataan yang sama. Maka kita kena tahu kesesuaian percakapan. Ni yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan ni tuan-tuan, sebelum masuk Ramadan, kita dah kena warm up dah untuk suka bagi salam. Nabi sebut afshus salam, sebarkanlah salam. Kerana tuan-tuan, dengan suka bagi salam ini akan tambah kasih sayang. Tuan-tuan, dekat syurga amalan lain semua tak ada dah. Tak ada dah orang semayang kat syurga. Tak ada dah orang puasa kat syurga. Tetapi dua amalan yang akan kekal dekat syurga tuan-tuan, iaitu bagi salam dan juga amalan ziarah. Ini dua amalan yang kekal kat syurga tuan-tuan. Orang akan jumpa, Allah sebut dalam Quran, "Kilan salaman salama." Orang syurga akan bertemu dan mereka bagi salam ni tuan-tuan. Orang bertemu kan bagi salam. Yang kedua, amalan ziarah.
Ziarah ni tuan-tuan, kita buat waktu hari raya je kita buat. Itu pun kadang-kadang tak sempat nak ziarah semua. Ataupun waktu sakit, kawan tu dah nazak nak sakit, baru kita ziarah. Jadi tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, sebab itu kalau ada orang datang ziarah rumah kita, kita kena sesuka. Sebab orang ziarah ni bawa rahmat. Lagi-lagi kalau orang ziarah tu datang daripada masjid. Setengah ulama sebut orang ziarah rumah kita, satu orang bawa 1000 rahmat. Tuan-tuan bayang kalau 5,000 orang datang, 5 orang datang bawa 5,000 rahmat ke rumah kita. Masya Allah. Maka tuan-tuan, kalau orang ziarah rumah kita, jangan kita halau. Orang datang dakwah kan, ziarah rumah ke rumah, bukan dia nak ngajar kita, dia nak ziarah kita. Ziarah ni kasih sayang, amalan yang mana lambang kemuliaan. Ziarah ni yang akan kekal sampai kat syurga, bukan amalan kecil. Tuan-tuan, amalan ziarah rumah ke rumah ni sekarang kat Kuala Lumpur, bukan orang tabligh je buat. Sekarang pengurusi masjid pun buat dekat Kuala Lumpur. Sekarang ni kan pelantikan baru, bulan 1 hari tu, tahun baru, pelantikan baru pengurusi. Mungkin tuan-tuan dah buat kan, di Kuala Lumpur juga buat pelantikan baru. Bila pengurusi ni naik tuan-tuan, dia tengok bulan pertama siapa pergi masjid, bulan kedua, bulan ketiga, dia dah tahu dah siapa yang ahli tetap masjid, siapa yang tak pergi masjid. Katalah tuan-tuan, taman dia ada 100 buah rumah, 70 buah rumah dah pergi masjid, 30 tak pergi masjid. Maka pengurusi tadi tuan-tuan, dia akan senaraikan siapa yang tak pergi masjid, nama siapa, rumah kat mana, nombor berapa. Dia akan pergi sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Tabligh bukan tabligh. Saya pengurusi. Tabligh ramai-ramai, saya seorang-seorang. Oh, pengurusi tak apa. Kalau tabligh saya nak halau tadi, sebab saya bagian memang halau tabligh je. Kalau tabligh datang, saya lah orang yang akan halau. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, dia kata saya pengurusi. Oh, pengurusi tak apa. Pengurusi tak apa. Saya tukar baju je. Ya tuan pengurusi, ada apa yang boleh saya bantu? Tak, saya ni pengurusi baru. Baru 4 bulan jadi pengurusi. Sepanjang 4 bulan saya jadi pengurusi, saya tak pernah nampak awak kat masjid. Ke awak tak suka saya jadi pengurusi? Kalau awak tak suka, saya sedia lepaskan jawatan saya demi awak dapat pergi masjid. Terkejut kan tuan-tuan? Tak apa, saya pergi. Mulai pada hari itu sampai ke hari ini pergi masjid tuan-tuan. Sebab pengurusi sendiri turun padang, rumah ke rumah orang yang tak pergi masjid. Terkejut dia. Kerana tuan-tuan, rumah yang tak pergi masjid ini tuan-tuan, masa hidup kita ziarah, dia tak bagi datang rumah kita, dia halau kita. Tapi tuan-tuan, masa mati kita lah akan urus jenazah dia. Maka sebab itu kita kena berkeras. Maksudnya berkeras bukan paksa dia, berkeras kena pergi juga rumah dia dengan pujuk rayu kasih sayang. Berkeraskan diri kita untuk pergi rumah dia. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, ini 2 amalan yang akan kekal kat dalam syurga. Salam dan ziarah. Cuma tuan-tuan, orang Melayu ni masalah dia satu. Orang Melayu, dia tak boleh kalau kita bagi salam kalau kita tak kenal dia. Cuba tuan-tuan pergi pasar malam. Assalamualaikum ji. Dia pusing belakang. Waalaikumsalam. Awak kenal saya ke? Ni orang Melayu, tak kenal tak boleh bagi salam. Sedangkan Nabi ajar jumpa orang bagi salam, afsus salam. Dan ini amal ahli syurga. Dan setengah riwayat sebut tanda orang tu ahli syurga. Nak tahu kita ni ada tanda-tanda ahli syurga ke tak? Masuk rumah bagi salam. Kalau masuk rumah, woi bedah masak apa? Ni belum ada tanda-tanda di syurga. Kena sembahyang taubat lagi. Kalau masuk rumah, Assalamualaikum. Ni tuan-tuan, dah ada tanda-tanda di syurga ayah kau ni. Mak dia kata. Sebab ada sebut dalam riwayat. Tapi kalau masuk, terus terjerit, terlolong. Ni siapa tak kunci pagar lagi ni? Basikal tak gantai lagi. Ni tuan-tuan, ni ada masalah ni. Ayah dia kena dengar hadis lagi. Kena dengar ceramah lagi. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, ini amalnya kedua ulama suruh kita buat. Pertama kalam, kedua salam. Yang ketiga ta'am. Wa at'imut ta'am. Sebelum bulan puasa lagi, kena suka jamu orang makan. Untuk persediaan kita bulan puasa nanti, untuk jamu orang buka puasa setiap hari. Tuan-tuan ayah ibu rahmati Allah, ada orang tertanya-tanya, ustaz ni sedap lah cakap suruh orang jamu makan. Kita ni bukan semua orang yang berada, bukan semua mampu nak jamu orang makan. Tuan-tuan, sebelum tuan-tuan tanya, sahabat Nabi dah tanya dulu dah. Sahabat Nabi dah tanya dulu dah. Tuan-tuan, sahabat Nabi nak kira susah, sahabat ni susah daripada kita. Ada sahabat yang 2 bulan tak makan. Bukan sehari 2 hari, 2 bulan tak makan. Kalaulah rancangan bersamamu ada zaman sahabat Nabi masuk rancangan bersamamu tiap-tiap episod tuan-tuan. Faizal Basmati tu tiap-tiap episod muka sahabat Nabi. Tak ada can orang lain masuk.
Tak ada chance tuan-tuan. Sebab sahabat Nabi lagi susah daripada kita. Maka soalan ini sahabat dah tanya dah. Ya Rasulullah, bukan semua daripada kami ya Rasulullah mampu nak bagi orang buka puasa. Nabi beritahu orang yang jamu orang buka puasa, Allah akan bagi pahala orang tu puasa 1 hari. 1 hari tuan-tuan. Sebab itu kita lihat orang-orang yang bijak, dia akan hantar makanan dia pergi tahfiz. Sebab budak tahfiz daripada pagi baca Quran, free dapat pahala 1 hari, insya-Allah. Dia akan hantar pergi ke rumah anak yatim. Dia akan hantar pergi ke masjid, masya-Allah. Ada juga orang hantar pergi ke setengah-setengah tempat, walaupun dia tahu tempat tu orang tak puasa, tak semayang, tapi dia hantar makanan niat dakwah. Niat supaya kalau aku hantar makanan ni bini aku masak dengan zikir, bini aku dah tiup dah makanan ni, biar dia makan dan dia jaga semayang. Ada juga macam tu. Sebab kadang-kadang ada ibu-ibu yang tahu, yang ada ilmu, mereka masak dengan zikir, bukan dengan menyanyi. Ada setengah ibu-ibu masak menyanyi. Sebab tu suami dia pun rasa berat lagi semayang. Nak bangun tahajud pun susah sebab dia masak menyanyi. Tapi kalau dia masak sambil mengaji, dia masak sambil niat, kalau makanan dimakan oleh sesiapa sahaja, makanan tu jadi darah daging, darah tu pergi ke mata, mata akan suka lihat perintah Allah. Darah tu mengalir ke telinga, telinga akan suka benda yang Allah suka dengar. Darah mengalir ke mulut, mulut akan suka cakap benda yang Allah suka. Darah mengalir ke tangan, darah mengalir ke kaki, akan suka buat benda yang Allah suka. Ni niat satu orang ibu-ibu yang memasak. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena ada sifat ini. Nabi kata kepada sahabat yang bertanya tadi, jamulah orang buka puasa walaupun sebiji kurma. Nak cerita tuan-tuan, senangnya jamu buka puasa. Sebiji kurma tuan-tuan, itu pun dah kira jamu orang buka puasa, masya-Allah. Kita tuan-tuan jarang-jarang dengar orang bawa sebiji kurma pergi masjid. Jarang. Kurang-kurang sekotak esok tayuk tuan-tuan. Sebiji jarang. Nabi kata yang kedua, jamulah orang buka puasa walaupun seteguk air. Seteguk air, tuan-tuan pernah dengar orang bawa air bandung 1 gelas, imam seteguk je, Bilal seteguk, Tok Syed seteguk, jangan lebih-lebih, seteguk je. Tak ada tuan-tuan. Kurang-kurang seplastik seorang dapat, ataupun dia bawa 1 jug. Yang ketiga Nabi kata kalau tak mampu sangat, bagilah minum walaupun sesisip susu. Apa yang Nabi nak bagi tahu pada kita? Nabi nak bagi tahu ganjaran jamu orang buka puasa, jamu orang makan ni besar. Buatlah benda ni walaupun dengan benda yang kecil, masya-Allah. Nabi nak suruh kita buat. Dan tuan-tuan, kita jamulah makanan yang terbaik. Maksudnya makanan yang elok, jangan makanan yang panas kayak semalam punya. Bagilah makanan yang elok. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu, kita bagi orang makan makanan yang kita sendiri tak sanggup nak makan. Patut ke Sayyidatina Aisyah kata? Kadang-kala makanan tu kita tak habis makan. Kita buat kenduri, kita tak habis makan. Kenduri kahwin, ada baki lembu tak habis, ada baki kurma tak habis, ayam masak merah tak habis. Kita cakap tahfiz ada, bagi tahfiz tu. Tahfiz ni bukan tong sampah tuan-tuan. Orang tahfiz ni ahlullah, orang yang dekat dengan Allah. Ulama-ulama, maulana, masyayikh sangat marah kalau kita bagi sisa bekas tak habis kepada tahfiz. Sangat marah. Kalau nak bagi kepada tahfiz, kita asing awal-awal siap-siap dah. Ini satu periuk kecil, saya niat nak bagi tahfiz. Bukan bekas sisa orang makan dah tak habis, tak tahu nak buang kat mana, kita bagi tahfiz. Ulama kata kita tak menghormati orang yang menghafal Quran. Kita dah tak hafal Quran, kurang-kurang kita hormat orang yang hafal Quran, ulama kata. Jadi kalau nak bagi makanan kepada mereka, bagilah makanan yang elok, yang kita sendiri tergamak nak makan. Bukan kita sendiri tak nak makan. Tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagilah makanan daripada sumber yang terbaik, sumber yang halal. Jangan bagi daripada sumber yang syubhah. Kerana tuan-tuan, makanan tadi kalau makan daripada sumber yang haram ataupun sumber yang syubhah, makanan tu akan jadi darah daging tuan-tuan. Darah akan mengalir ke mata. Bila makan daripada sumber yang haram, sumber yang syubhah, mata akan suka tengok benda yang Allah tak suka. Mata tuan-tuan, bila mata kita tuan-tuan, bila makan daripada sumber yang tak baik, yang tak elok, daripada sumber yang syubhah, akan tengok benda yang Allah tak suka. Bukan sahaja perah amoy dia tengok, perah nyonya pun dia sapu sekali. Pergi pasar malam,
Bukan peramai je dia tengok, nyonya jual sayur tepi jalan pun dia tengok sekali. Habis zikir dia 300 pagi tadi, 300 petang. Dekat situ je habis. Habis pahala dia baca Quran tadi. Sebab mata dia telah tengok benda yang tak suka. Darah akan mengalir ke mulut. Bila benda daripada sumber yang halal, mulut akan suka cakap benda yang tak baik. Darah mengalir ke telinga, telinga akan suka dengar benda yang tak baik. Darah mengalir ke tangan, ke kaki, akan suka buat benda yang tak baik. Maka tuan-tuan, kita bagilah makan daripada sumber yang terbaik. Dan ulama kata, kalau dalam kerabat kita, adik-beradik kita, ada yang miskin, ada yang susah, utamakan mereka melebihi daripada orang lain. Kita nak hantar kat masjid ni, tapi kita tahu adik kita ni susah, maka utamakan dia. Kerana ulama kata pahala lebih besar daripada bagi orang masjid. Bagi kerabat terdekat lebih besar daripada bagi orang lain. Tuan-tuan, ibu rahmatan, ini perlu kita tahu keutamaan. Mana perlu saya utamakan? Nak bagi adik saya ke nak bagi orang surau? Bagi adik. Sebab dia darah daging kita. Dan ini yang diajak oleh Islam. Kita bagi orang terdekat. Ada orang, tuan-tuan, bini sampai tak makan, dia bagi jiran. Ini kita kena tahu. Berbeza kita dengan para sahabat. Sahabat ada satu sifat nama dia isar. Isar ni mengorbankan diri untuk orang lain. Itu para sahabat. Ulama kata kita mungkin belum sampai tahap ini, maka ulama kata kita belajar untuk cari orang yang terdekat dengan kita. Jamu adik-beradik kita kalau dia susah. Kalau dia mampu, kita bagi jamu masjid, jamu tahfiz dan sebagainya. Maka ulama kata sebenarnya Ramadan ini peluang untuk kita menjana pahala kita. Peluang untuk kita kumpul bekal amal kita sebelum pulang bertemu Allah. Yang ketiga, salam. Yang ketiga, ta'am. Kalam, salam, ta'am. Yang keempat ni, tuan-tuan, ibtisam. Ibtisam ni apa, tuan-tuan? Ibtisam ni maksudnya senyum. Kena suka senyum, tuan-tuan. Sebelum puasa lagi kena buat persediaan, kena suka senyum. Ada orang, tuan-tuan, bulan puasa muka masam. Ji, kenapa Ji muka masam, Ji? Puasa, ustaz. Tuan-tuan, puasa satu dunia. Puasa bukan dia seorang je. Orang lain boleh senyum, dia tak boleh senyum. Tuan-tuan, Syekh kami sebut, orang yang tak suka senyum, masa dia kecil, mak dia terlupa tahnikkan mulut dia, lupa belah mulut, maka orang ini sampai ke tua muka dia masam. Tuan-tuan, sebab itu penting kita pesan ke anak kita, cucu kita, kalau dapat baby baru, tahnikkan mulut dia, belah mulut. Hari pertama siapa tahnik? Hari pertama ulama salaf sebut ayah sendiri yang tahnik. Ayah dia sendiri belah mulut dengan kurma, dengan manisan, dengan air zam-zam. Hari ketujuh ialah alim ulama ataupun ustaz-ustaz ataupun orang soleh dekat tempat kita. Ada orang, tuan-tuan, kita tahu dia bukan ustaz, tapi kita tengok dia pagi dengan Quran, tengah hari dengan zikir, siang puasa, malam jaga amal. Kita tahu dia ni orang baik ni. Maka orang macam ni kita boleh suruh dia tahnikkan mulut cucu kita, anak kita. Kerana, tuan-tuan, kesan daripada tahnik tadi, DNA ataupun sifat orang tu akan melekat dekat cucu kita, anak kita, iaitu sifat-sifat yang baik. Jadi bukan hari ke-7 tu suruh artis yang tahnik. Ustaz, anak saya ni saya memang niat supaya jadi penyanyi, ustaz. Saya suruh orang mentor belah mulut anak saya. Sudah. Ni, tuan-tuan, bahaya. Maka kita kena ikut ajaran Islam. Nak jadi penyanyi ke, nak jadi apa ke, hari ke-7 mesti orang saleh, ulama. Boleh, tuan-tuan, Dan, tuan-tuan, ibu rahmati Allah, orang yang muka masam ni, orang tak suka nak kawan dengan dia. Tak suka nak kawan dengan dia. Dan orang yang muka masam tu, orang rasa bersalah je. Apalah hutang aku dengan dia, muka masam je. Lagi-lagi, tuan-tuan, kalau kita berceramah dekat tempat, tuan-tuan, alhamdulillah, orang kampung-kampung biasa suka senyum. Tapi setengah tempat tuan pergi, bukan tempat datuk. Kadang orang fikir tempat datuk-datuk ni muka masam. Saya ceramah kat Kuala Lumpur, ada banyak tempat kuliah bulanan kita yang tempat datuk-datuk senyum je. Kadang tak apa nak datuk, baru nak naik datuk. Yang ni muka masam ni. Yang datuk ni senyum, dah datuk dah, senyum dah. Kalau tak dapat datuk pun dah ada cucu datuk juga, senyum dah. Tapi setengah tempat yang tak apa nak datuk ni, ni kadang setengah tempat muka masam. Tuan-tuan, bila kita ceramah, kita datang jauh-jauh, ceramah orang muka masam. Tuan-tuan, ni kita nak bagi info. Bila satu orang tu dia berceramah, dia tengok orang tak bagi respon, maksudnya muka masam. Ceramah dia tadi, dia rancang 100%, 80% hilang je. Hilang 80%. Tinggal 20% je. Hilang idea. Tuan-tuan tengok, dia ceramah 20 minit je, lepas tu dia berhenti. Sebab dia tengok muka masam. Apa aku ceramah ni? Salah ke? Tauliah dah ada, kitab betul, serban okey, cermin mata okey, tak lalat tak ada kot, muka masam. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, maka menyebabkan orang penceramah jadi
sangsi nak ceramah kat tempat kita. Jadi kita okeylah senyuman, ulama kata. Senyuman ni ialah sedekah. Senyuman ialah sunnah. Sebab tu kadang-kadang orang tak bawa duit hari Jumaat, dia senyum kat tabung masjid. Sebab dia faham sedekah. Ni bahaya juga orang macam ni. Tuan-tuan, ayah ibu rahmati Allah, senyum ni ulama kata akan menceriakan wajah yang duka lara. Kalau tengah sedih ni, gaji tak masuk, buka dekat apa, Maybank to you, float dia kata. Tambah 1 hari lagi. Esok float lagi 1 hari. Bila dah masuk gaji? Tapi bila kita senyum, tuan-tuan, akan menghilangkan wajah yang duka lara. Senyum akan memudahkan wajah yang tua. Tuan-tuan tak tengok orang yang suka senyum. Haji muka 50 umur. Tak, 70 dah saya ustaz. 70? Muka macam 50. Apa betul pakcik? Pakai kuih putih ke? Tak. Suka senyum. Tak pakai kuih putih, kuih hitam ke tak pakai. Suka senyum ni tuan-tuan, memudahkan wajah yang tua. Makcik-makcik tengok, ui bergetah makcik ni. Ini janda berhias. Rupanya bini orang. Sebab suka senyum tuan-tuan, masya-Allah. Sebab daripada senyuman tu terukir senyuman, ada nur kat situ. Sunnah. Ada nur. Setiap sunnah ni ada nur. Serban pakai ada nur. Janggut ada nur. Sugi ada nur. Setiap ni ada nur tuan-tuan. Sebab tu beza orang yang pelihara janggut dengan tak pelihara janggut. Ulama kata sebab janggut ni ada nur, ada cahaya dia. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, ulama sebut janggut ialah sunnah yang tuan-tuan akan dapat pahala 24 jam. Dekat dalam tandas orang tak pakai serban. Uish, alim ni kau dalam tandas apa pakai serban? Tak ada. Tapi janggut akan kekal dalam tandas. Dan janggut yang tuan-tuan akan kekal sampai dalam kubur. Dekat kubur tak ada orang pakai serban dah. Dekat kubur tak ada orang bersugi dah. Sekejap, saya nak bersugi je, bukan nangkir. Tak ada dah. Tapi janggut akan kekal tuan-tuan dalam kubur. Sebab itu tuan-tuan, peliharalah janggut. Ulama kata dalam hadis Bukhari, Abdullah bin Umar kata janggut ni segenggam. Tetapi itu khilaf dengan pandangan ulama. Setengah ulama kata asalkan ada janggut pun okey dah. Janji ada. Janji kena ada. Kena ada janggut ni, ulama kata, sebab bercahaya, ada nur wajah kita. Dan inilah yang akan mudahkan kita nak jawab dalam kubur. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, 2012 masa saya di Madinah, waktu kami belajar di sana. Waktu tu bujang lagi. Kita masuk Masjid Nabawi musim haji. Satu orang alim tersandar dekat tepi dinding. Orang berebut nak salam. Tuan-tuan, dekat Masjid Nabawi musim haji, biasanya kalau tuan tengok orang berebut nak salam, tuan-tuan pergilah salam. Itu ulama dunia lah tu. Ulama besar lah tu. Ulama maksudnya bukan ulama cinta dunia, ulama untuk satu dunia. Berebut orang salam. Kita akan pergi cari. Biasanya kami pelajar-pelajar akan pergi carilah. Satu hari di bulan haji 2012, satu orang syekh duduk tersandar kat tepi dinding, orang berebut nak salam. Saya tanya siapa? Rupanya itu Syekhul Hadis Syekh Muhammad Talha Kandahlawi, anak kepada Syekhul Hadis Syekh Zakaria Syaranpuri rahmatullah alaih. Dan Syekhul Hadis Syekh Talha ni gelaran dia ialah musnad bergerak. Kitab hadis bergerak. Nama gelaran dia tuan-tuan. Bayangkan nama gelaran dia, kitab hadis bergerak, berdebar kita dengar nama gelaran dia. Kita biasa dengar kedai burger bergerak. Kedai goreng pisang bergerak. Kedai tebu bergerak. Pustakaan bergerak. Sekarang kat KL ada tandas bergerak. Tandas bergerak tuan-tuan. Balai polis bergerak. Ini kitab hadis bergerak. Tuan-tuan bayang. Ini bukan calon-calon ulama ni. Kita pun masa tu pelajar. Orang haji bolehlah beratur. Kita pelajar takkan nak beratur. Kita ciluk-ciluk sampai ke depan. Kita pun salam. Kawan saya kat belakang, nama Luqman. Ni kita ada buat live, dia tengok lah kot. Dia kat Madinah lagi. Nama Luqman. Dia ni keturunan macam Cina-Cina sikit. Orang keturunan Cina-Cina sikit, kadang janggut tak ada tuan-tuan. Sikit-sikit je ada. Saya salam dia. Lepas tu satu orang India nak salam. India ni tuan-tuan, dia cukur janggut dia. Janggut dia tak ada terus. Tuan-tuan, orang India ni biasa memang dia ada janggut. Jadi Syekh ni tahu dia ni cukur ni janggut ni. Dia tahu orang Cina memang tak ada janggut. Kadang-kadang ada orang tak ada. Hormon dia tak kuat. Tapi yang ni India ada janggut. Dia cakap, "Kenapa kamu datang Madinah?" Ni depan saya ni tuan-tuan. Ni bukan cerita pasal orang, cerita pasal pengalaman diri sendiri. "Kenapa kamu datang Madinah?" 3 kali saya tanya. "Kenapa kamu datang Madinah?" "Kamu datang Madinah dengan kamu cukur janggut, sebenarnya kamu telah cukur hati Nabi SAW. Tahun depan kamu datang haji lagi," kata Syekh, "dengan pelihara janggut." Syekh kata. Syekh itu cakap dengan penuh kasih sayang tuan-tuan. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, dalam kitab
rindu kepada akhirat. Kitab ni kita ajar dekat Shah Alam, kita dengar kitab ni kuliah bulanan. Karangan Syekhul Hadis Hakimul Ummah Syekh Maulana Ashraf Ali Sanuri rahmatullah alaih. Dalam kitab tersebut, soalan dalam kubur ni tuan-tuan, pertama akan ditanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dalam hadis sebut. Tapi persoalan siapa nabi kamu, dia bukan tanya siapa nabi kamu. Tapi dalam hadis sebut siapa lelaki ini yang diutus kepadamu. Ni tuan-tuan, dalam banyak kitab sebut ni. Maksudnya apa? Ulama kata akan didatangkan wajah Nabi SAW. Siapakah lelaki ini yang diutus kepadamu? Ulama kata wajah Nabi dengan berjanggut, Masya Allah. Satu orang yang berjanggut, Allah mudahkan untuk dijawab, Nabi aku, Nabi Muhammad. Kalau dia berjanggut, kerana sunnah. Kalau dia berjanggut, kerana nak ikut Nabi. Ada juga orang berjanggut kerana nak ikut penyanyi. Ada juga. Ni kerana nak ikut Nabi, barulah dia boleh jawab dalam kubur, Nabi aku, Nabi Muhammad. Maka ibu-ibu, kalau ada ayah-ayah yang belum ada janggut, maka letak minyak zaitun sebelum tidur, urut-urut, insya-Allah. Tuan-tuan, kita bercakap ini bukan nak tegur siapa-siapa, tetapi kita nak berkongsi. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita sama-sama dapat jawab dalam kubur mudah. Ni tuan-tuan, Masya-Allah. Dan supaya dengan janggut walaupun sikit tadi akan bercahaya muka kita. Muka kita bercahaya dah dengan wuduk. Muka kita bercahaya dah dengan sujud yang kita buat, dengan rokok, dengan Quran yang kita baca. Tetapi tambah janggut, Masya-Allah, akan lebih bercahaya. Kerana janggut ni sunnah yang kita akan dapat pahala 24 jam. Orang tak pakai serban masa tidur, tapi masa tidur janggut ada, dapat pahala, Masya-Allah. Sebab niat ikut sunnah. Maka tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, berbalik pada tadi, sunnah Nabi ialah senyum. Antara sunnah Nabi, maka kena suka senyum. Jangan suka muka masam, lebih lagi bulan puasa. Dan kita kena tahu tuan-tuan, dengan siapa kita patut senyum, bukan dengan semua orang. Kita kena tahu, jangan senyum dengan bini orang. Nampak bini orang kita senyum, ni masalah. Jangan senyum dengan anak dara orang. Dan jangan senyum seorang-seorang. Ni lagi masalah. Masuk Masjid Al-Wusta, duduk depan senyum seorang-seorang. Ni masalah ni. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, kemudian yang terakhir. Ini yang terakhir. Nampak macam dah perlu yang terakhir dah ni. Yang terakhir, pertama tadi kalam, yang kedua salam, yang ketiga ta'am, yang keempat ibtisam, yang kelima qiyam. Yang kelima qiyam, bangun malam. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah Subhanahu taala, ini yang terakhir. Tuan-tuan jangan bangun dulu yang terakhir. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, qiyam ni sangat penting. Sangat-sangat penting. Dan kita kena usahakan sebelum masuk Ramadan lagi. Kerana kalau sekarang ni tak buat tahajud, takut nanti tahajud tak boleh buat Ramadan. Dia kena praktis dulu tuan-tuan. Praktis dulu. Dia bukan nak lari 100 meter, hari ni tu pecut lagi 100 meter, tak. Dia kena jogging dulu. Lemak-lemak banyak ni. Dia kena jogging dulu. Bakar lemak dulu, baru boleh pergi lari maraton ke apa. Tidak nanti dia kejang terus tak boleh buat. Tuan-tuan ibu rahmati Allah, dia kena warm up mula pada malam ni, azam untuk bangun tahajud. Tuan-tuan ibu rahmati Allah, qiyam Nabi SAW ini, ulama kata terdiri daripada 4 komponen. Ini ramai orang tak tahu. Kalau 4 komponen ni ada, maka qiyam mulai dia mirip-mirip seperti qiyam mulai Nabi SAW. Yang pertama tuan-tuan, dalam qiyam mulai itu ada semayang. Tak kira tahajud ke, tasbih ke, tapi mesti kena ada witir. Kerana semayang malam yang paling penting ialah witir. Dalam fiqh mazhab Syafi'i, tuan-tuan ibu rahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Uthman akan buat witir lepas isyak. Lepas isyak je terus buat witir. Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali akan buat witir sebelum subuh. Ni tuan-tuan, witir. Semayang tahajud, semayang tasbih ke, tapi yang penting witir kena ada. Sebab itu Nabi, antara benda Nabi tak pernah tinggal ialah witir. Nabi tak pernah tinggal. Sebab witir ni penting. Dalam mazhab Hanafi, witir wajib. Dalam mazhab Hanafi, setengah tempat kami pergi, lepas sembahyang subuh orang bangun sembahyang sunat. Saya kata, kalau tak salah saya lah, semua mazhab sepakat tak ada sembahyang ba'diyah subuh. Tak ada. Semua mazhab sepakat. Dia sembahyang apa ni? Setengah orang jawab dia sembahyang witir. Sebab dia mazhab Hanafi, witir wajib, maka dia qada witir lepas subuh. Sampai macam tu segitu tuan. Ada setengah orang dekat Saudi, di Madinah, dia sembahyang lepas subuh.
Saya tanya dia semayang apa ni? Lepas subuh tak ada semayang. Dia kata dia tadi datang lambat, datang-datang dah semayang berjemaah. Dia tak sempat semayang sunat sebelum subuh. Dalam hadis Nabi sebut semayang sunat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka dia qada lepas subuh. Tuan-tuan bayang, semayang sunat pun dia orang qada. Dahsyatnya dia orang ni. Dahsyatnya dia orang punya jaga amal. Maka kita nak jadi macam mereka, mirip-mirip. Kalau tak dapat jadi macam mereka, mirip-mirip pun jadilah. Maka pertama, dalam komponen keamanan Nabi ada semayang. Yang kedua, adanya baca Quran. Maka sebab itu tuan-tuan kita kena ambil Quran, baca Quran sebelum subuh dan sebagainya. Yang ketiga, dalam keamanan Nabi adanya zikir. Zikir munajat. Sebab tuan-tuan tengok qiyamul lail perdana orang buat kan, adanya zikir munajat. Yang keempat, doa yang panjang-panjang. Doa yang panjang-panjang. Kadang-kadang tuan-tuan kita semayang yang panjang, baguslah, tapi masa tak kena. Bangunlah pukul 5.30, sikit lagi nak subuh. Semayang 8 rakaat contoh. Zikir dapat dah sikit, Quran baca sikit, baru nak angkat tangan Rabbana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah tak dapat doa. Maka kita kena pandai susun masa. Kalau kita tahu kita bangun 5.30, kita susun masa kita supaya 4-4 tadi dapat dibuat dengan sempurna. Kita susun. Bangun awal sikit pukul 5, susun masa kita. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah, ulama cakap benda ni kita kena jaga. Dan untuk tarawih, tuan-tuan, nak buat 8 boleh, nak buat 20 pun boleh. Ini 8-20 ni, masa saya sekolah tadika lagi orang bergaduh lah. Mungkin tuan-tuan masa kecil dulu tuan-tuan pernah dengar, nak buat 8 ke 20? 8 lah, 20 lah, 8 lah, 20 lah. Orang mendam kat kedai kata, nasib baik aku tak pergi semayang. Bergaduh semayang. Baik aku tak pergi semayang, kata. Tuan-tuan, 8 boleh, 20 boleh. Tuan-tuan buka dalam kitab fiqah, tuan-tuan tengok Imam Syafi'i kata apa? Di saat aku pergi Madinah, Malik jadi imam. Malik jadi imam. Dia telah semayang di Masjid Nabawi. Ni bukan Masjid Al-Wusta tuan-tuan, Masjid Nabawi. Bila? Zaman Imam Malik. Berapa rakaat? 36 rakaat. Tak ada pula orang pergi bahas. 30 rakaat semayang. Yang ni tak payah. Tinggi sangat 36. Tak ada orang bahas. Tapi zaman Imam Malik semayang kat Masjid Nabawi tuan-tuan. Imam Malik ni bukan calang-calang, bukan penceramah tak ada tauliah punya. Ini imam mazhab, mujtahid makbul, 36 rakaat semayang. Maka tuan-tuan, benda ni khilaf dengan ulama. Buat apa nak bergaduh? Nak buat 8, silakan buat 8. Nak buat 20, silakan buat 20. Dua-dua ada pendapat ulama. Tapi tuan-tuan pegang satu hadis. Tuan-tuan berpegang kepada satu hadis. Ni tuan-tuan pesanan saya. Pegang pada satu hadis Nabi SAW. Lebih kurang mafhum dia, siapa yang semayang bersama imam hingga akhir imam selesai, maka baru dia akan dapat pahala solat sepanjang-panjang malam. Baru dapat pahala itu tuan-tuan. Katalah tuan-tuan memang rancang nak buat 8, jangan semayang kat masjid 20, pergi cari masjid 8. Ini tuan-tuan rancang dah nak semayang 8, pergi semayang kat masjid 20. Akhirnya apa berlaku? Tuan-tuan dapatlah semayang 8, tapi hadis tadi tuan-tuan dapat amal. Hadis tadi dia kata siapa semayang bersama imam hingga akhir, baru dia dapat pahala sepanjang-panjang malam. Maka tuan-tuan, yang ni kita perlu bijak dalam memahami hadis. Untuk dunia kita tahu, ini melabur dapat 100,000, yang ni lagi banyak 200,000. Tapi untuk agama kita buat tak faham pula. Untuk agama ni besar ni pahala, yang ni lagi besar, buat yang ni lah, ni lagi besar pahala. Maka itu kita kena tahu. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka untuk tarawih tak perlu kita bergaduh. Terpulang pada kita buat apa? Lagi banyak rakaat, lagi besar pahala. Buat 8 dengan buat 20, mana sama? 20 lagi besar pahala. Lagi banyak rakaat kita semayang dalam Ramadan. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita usaha untuk kurangkan tidur kita, lebih-lebih lagi dalam Ramadan. Walaupun dalam hadis tersebut, dalam hadis disebut dalam fiqh mazhab Syafi'i ada sebut hadis tidur orang puasa dikira ibadat. Sebab tu orang pegang hadis ni. Tengok ni mak, dalam hadis bukan saya sebut, Nabi sebut mak. Wa niyamuhu, dan tidurnya juga dikira ibadat. Tidurnya juga dikira ibadat itu ulama terjemah, maksudnya bukan Nabi kata tidur tu dapat pahala, tidur tu ibadat, bukan. Nabi nak bagi tahu dahsyatnya orang puasa, kalau dia tidur pun dapat pahala, apatah lagi kalau dia baca Quran. Ni maksud dia. Bukanlah kata ni hadis suruh tidur, maka kita pun 30 Ramadan 30 hari siang tidur. Bukan. Hadis ni kata kalau tidur pun dapat pahala macam ni, kalau dia baca Quran, masya-Allah, kalau dia zikir, masya-Allah, kalau dia buat dakwah, masya-Allah, besar pahala dia. Tuan-tuan dan ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita usaha untuk kurangkan tidur.
Tuan-tuan, kerana apa? Kerana banyak bulan dah kita tidur. Bulan lain dah banyak dah kita tidur. Bulan Rejab kita tidur, bulan Syawal kita tidur, banyak masa dah kita tidur. Maka kita kurangkan tidur kita. Tuan-tuan, ibu rahmati Allah, kemudiannya kita kena hidupkan amalan bacaan hadis dekat rumah kita. Bulan puasa ni tuan-tuan, untuk dapat ihtisab fil amal tadi, yakin dengan janji Allah, setiap amal dalam bulan puasa ini digandakan pahala, maka kita kena hidupkan bacaan hadis dekat rumah kita tuan-tuan. Cari satu waktu, kumpulan anak isteri kita baca satu hadis Nabi, ataupun baca kisah sahabat. Kitab-kitab ada banyak tuan-tuan. Ada kitab Muntakabul Ahadis, ada kitab Riyadhus Salihin, ada kitab Hayatus Sahabah, ada kitab Fadilat A'mal, ada banyak kitab, boleh baca. Tuan-tuan kumpulan anak isteri baca. Mungkin tuan-tuan kita biasa kumpulan anak isteri kita tengok Hindustan, tengok kumpulan anak isteri kita tengok bawang putih bawang merah. Tuan-tuan tahu bawang putih bawang merah episod ada 120 episod. Ibu-ibu mungkin ada yang tengok cerita bawang putih bawang merah. Ni zaman saya sekolah menengah dulu. Ibu-ibu tunggu setiap hari bawang putih bawang merah tuan-tuan. Hari Isnin sampai Khamis cerita ni ada. Petang, sinetron Indonesia 120 episod. Bila sampai 120 episod, semua ibu menyesal. Sebab apa? Rupanya dia mimpi je. Cerita tu mimpi je punya. Menyesal semua. Menyesal aku, ikan goreng aku sampai hangit tengok cerita ni. Rupanya mimpi cerita ni tuan-tuan. Ni tuan-tuan, kita dah biasa kumpul keluarga kita tengok cerita. Maka apa salahnya kita kumpul keluarga kita baca hadis. Dengan bacaan hadis tuan-tuan, hati kita terang, hati isteri kita terang, hati anak kita terang. Maka rahmat turun kat rumah kita, keluarga kita akan bertambah bahagia. Keluarga kita akan tambah bahagia dengan berkat bacaan hadis. Tuan-tuan, kalau kita tak baca hadis, hati anak kita akan jadi gelap, isteri akan jadi gelap hati sebab tak dengar hadis. Maka isteri akan suka melawan. Anak-anak tak dengar cakap. Anak kita hantar pergi sekolah, tak pandai-pandai belajar, matematik tak faham, kesmes minda dah habis 20 botol. Sampai ustaz yang jual tu kata, makcik jadi inilah ejen je lah, banyak dah beli. Tuan-tuan, tak pandai-pandai. Examo 10 botol dah habis, tak pandai-pandai. Rupanya hati tak terang. Dengan berkat bacaan hadis, hati terang, dia belajar pun bertambah bijak. Maka tuan-tuan kita buat bacaan hadis. Dan tuan-tuan bacaan hadis kat rumah ni bukan saya suruh, bukan Nabi suruh, tapi Allah suruh. Dalam surah Ahzab Allah sebut, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bacakanlah ayat Quran di rumah-rumah kamu dan hadis-hadis Nabi. Ni tuan-tuan, bukan ayat Quran saja, dan hadis-hadis Nabi Allah sebut. Kita dah baca kat masjid kita, taklim, bacaan hadis, kita buat dekat rumah kita. Tuan-tuan cari kitab, baca kitab-kitab taklim yang ada, masya-Allah. Jangan baca kitab Bukhari. Kitab Bukhari ni kena baca berguru. Syekh baca kat depan masjid ni, tuan-tuan tak ada kitab. Ni untuk kitab Bukhari. Sebab kitab Bukhari ada hadis yang perlu penjelasan alim ulama. Maka kita cari kitab-kitab hadis pilihan. Muntakab hadis, kisah-kisah para sahabat yang mudah dengar. Tuan-tuan tengok cerita orang putih sebelum tidur dia akan cerita dongeng ke anak dia. Amalan ni tuan-tuan sahabat Nabi dah buat dah. Sebelum tidur dia akan cerita tentang Nabi dekat anak dia. Berapa ramai orang buat amalan ni. Sebelum tidur cerita kat anak dia, adik, malam ni ayah nak cerita kisah Nabi pergi perang Badar. Sebab apa tak cerita? Ayah dia pun tak tahu cerita. Maka kalau tak tahu cerita, kita baca kisah. Adik dengar kisah ni, Nabi pergi perang Badar. Tuan-tuan, satu orang budak di Nigeria, mak dia baca kisah ni tiap-tiap hari. Masuk umur 6 tahun, mak dia hantar pergi sekolah. Cikgu kata hari ni hari pertama sekolah kita, cikgu Kristian. Saya nak setiap orang bagi tahu nama dan cita-cita. Nama siapa? Peter, cita-cita doktor. Nama siapa? John, cita-cita engineer. Setiap orang cita-cita. Sampai kat dia, nama siapa? Ahmad, cita-cita sahabat. Sahabat? Kerja apa pula tu sahabat tu? Saya tak tahu, tapi ibu saya tahu, kata. Tanya mak saya. Cikgu tak puas hati. Petang tu cikgu pergi rumah dia. Miss, boleh tak cerita kat saya, sahabat tu benda apa? Pekerjaan apa tu? Saya tak pernah dengar. Mak dia ni dah ready dah nak dakwah cikgu ni. Dia pun cerita, sahabat ni ialah kawan-kawan Rasulullah. Rasulullah ini ialah kekasih Allah. Siapa dia Allah? Cerita. Cikgu tu masuk Islam, balik rumah satu keluarga cikgu tu masuk Islam. Sebab budak kecil je tadi. Punca dia, mak dia baca kisah sahabat sebelum tidur tiap-tiap hari tuan-tuan. Maka kita buatlah tuan-tuan, akan turun rahmat dekat rumah kita. Nak rujuk kitab apa nak beli, boleh tanya kawan-kawan kita yang dah buat. Saya dipahamkan dekat kampung tuan-tuan ni ada 6-7 buah rumah dah buat amalan ni. Saya tanya tadi kan, saya tanya ada berapa rumah kat kampung ni yang telah buat amalan ni? Ada 7 buah rumah.
Saya dengar haji tadi kata 7 buah rumah. Maka tuan-tuan dengan harapan bulan puasa ni tuan-tuan beli kitab Fadilat Ramadan. Apa yang perlu dibuat bulan Ramadan ni? Kita baca Fadilat Ramadan. Maka kita akan semangat untuk buat amalan dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Kita boleh mulakan bulan Ramadan ni. Dekat masjid kita baca, dekat rumah kita baca kisah sahabat dan juga kitab Fadilat Ramadan. Tuan-tuan ibu rahmati Allah, mungkin itu saja perkongsian saya untuk malam ni. Saya minta maaf sepanjang bagi perkongsian ada terkasar bahasa, tersilap kata, terlanjur bicara. Saya minta maaf tuan-tuan. Saya minta ampun dengan Allah. Tuan-tuan ibu rahmati Allah, ulama kata amalan manusia ini tuan-tuan macam-macam kita boleh buat. Dan tuan-tuan ibu rahmati Allah, zaman kita ini ialah zaman orang suka pecah rekod. Zaman kita zaman suka pecah rekod. Ada orang lomba lari 100 meter buat 8 saat, besok orang ni pecah 7 saat. Ni zaman orang suka pecah rekod. Tapi ulama sebut rekod yang takkan pernah dipecahkan ialah rekod tidur. Tidur itu tuan rekod yang paling dahsyat. Orang tidur yang paling dahsyat ialah Ashabul Kahfi, 309 tahun tak ada orang pecah rekod dia. Ni yang pertama. Yang kedua Nabi Uzair, Allah sebut dalam juzuk 3 muka kedua, fa'amatahullahu mi'ata amin, Allah tidurkan dia selama 100 tahun. Yang kedua, ranking tidur yang pertama Ashabul Kahfi, yang kedua ialah Nabi Uzair. Yang ketiga tuan-tuan, nampak gaya macam orang Melayu yang pegang. Kenapa tuan-tuan? Kadang-kala kuliah belum mula lagi dah ada yang tidur. Kuliah subuh ada orang tidur, kuliah maghrib ada orang tidur, khutbah Jumaat, dia yang bagi khutbah tu bukan biasa-biasa. Dia baca khutbah terbakar mikrofon, bagi mikrofon baru terbakar lagi, pun ada yang tidur. Kadang-kadang tuan-tuan kita bawa kereta naik lebuh raya, tengok ada orang terbabas dekat dalam parit. Ji, macam mana boleh terbabas? Tertidur. Nak cerita biasanya orang Melayu dengan tidur. Lebih sedih lagi kalau tertidur dalam tandas, beratur orang tunggu. Buat apa lama sangat ni, cerit-cerit ke? Rupanya tertidur dalam tandas tuan-tuan. Tuan-tuan ayah ibu rahmati Allah, satu orang alim nama dia Syekh Omar Palampuri rahmatullah alaih. Satu hari dia nak bagi ceramah, dia tengok ada orang tidur. Ulama kata dia tak suruh pun orang tu basuh muka, dia tak suruh pun orang tu pergi minum air panas, tapi dia baca 3 rangkap syair. Dengan syair itu tuan-tuan, orang yang tidur telah terjaga dan telah bangun daripada tidur dia dan dengan ceramah sampai habis. Tuan-tuan, syair ni sebagai penutup untuk majlis kita malam ni. Apa Syekh Omar kata bila nampak orang tidur? Syekh Omar cakap, kum ya habibi kam tanamu inna syamsa wal qamaru la yanamu. Kum ya habibi, bangun kekasihku bangun. Kam tanamu, berapa lama lagi engkau nak tidur? Inna syamsa wal qamaru la yanamu, sesungguhnya matahari dan bulan sekalipun tak pernah tidur, kata Syekh Umar. Kum ya habibi, bangun kekasihku bangun. Kam tanamu, berapa lama lagi engkau nak tidur? Pagi tidur, tengah hari tidur, petang tidur, kuliah duha tidur, kuliah subuh tidur, kuliah maghrib tidur, khutbah Jumaat tidur, dalam kereta tidur, kat tempat kerja tidur, dalam kelas tidur. Kam tanamu, berapa lama lagi kau nak tidur? Talabul jannah la yanamu, sesungguhnya orang yang kata ingin masuk syurga pasti dan pasti tak lena tidur. Yang ketiga, kum ya habibi, bangun kekasihku bangun. Kam tanamu, berapa lama lagi kau nak tidur? Khaufun nar la yanamu, orang yang kata takutkan api neraka pasti dan pasti tak lena tidur. Maka tuan-tuan kita azam, lepas ni kalau ada kuliah maghrib, kita kekang mata kita, kita jangan tidur lagi. Mudah-mudahan Allah terima kita semua. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang saya cakap saya sendiri dapat aman, dan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis dengan tasbih Quran surah As. Dan tuan-tuan, untuk makluman, saya ada buat package umrah untuk bulan 11. Untuk yang berminat, saya ditinggalkan flyers kat belakang, tuan-tuan boleh tengok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.